Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Kita belajar sesi belajar dengan Cikgu Amy. Hari ini Cikgu Amy nak cerita sedikit tentang cara-cara bagaimana untuk menjawab soalan latihan di muka surat 70 dalam buku teks tahun 6. Okey. Tentang topik wang. Ia tentang melibatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi. Okey. Kita terus kepada soalannya ya. Okey, kita lihat soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan harga jual sebuah kipas angin. Ya. Untung daripada jualan sebuah kipas angin itu ialah RM31. Okey, hitung harga kos sebuah kipas angin itu. Jadi untuk menjawab soalan seperti ini, cikgu suka kalau murid-murid boleh menguasai segitiga ni. Ini segitiga hikmat cikgu panggil. Segitiga hikmat, jual, beli, untung. Daripada segitiga ni sebenarnya adik-adik mudah untuk kita mengeluarkan formula-formula yang terlibat. Kita ada yang ni kita letak simbol tolak, yang ni kita letak simbol tambah. Contohnya, sekiranya kita nak mendapatkan harga jual. Ya, harga jual. Berapa harga jual yang kita nak letak? Formulanya, caranya kita akan tutupkan yang di bawah ni, yang kita akan tutupkan harga, nak dapatkan harga jual, kita akan tutupkan harga jual beserta simbol. Jadi apa yang kita nampak? Iaitu harga beli tambah dengan untung. Jadi beli juga kita kenali dia sebagai harga kos tambah untung. Jadi kat sini kita lihat secara logiknya, normally bila orang jual, dia mesti nak dapat untung. Jadi untuk dapat untung, dia mesti melakukan penambahan harga. Harga jual mesti lebih tinggi daripada harga kos. That's why kita kena tambah. Okey, macam mana kita nak mendapatkan harga beli ataupun harga kos? Maka kita tutup kat sini beli dan kita akan lihat di situ jual tolak untung. Jual tolak untung. Kita akan dapat harga beli. Kalau kita nak cari untung pula, untung kita akan dapat jual tolak beli. Bagaimana kalau berlakunya rugi? Kalau rugi, secara logiknya, rugi ni macam mana? Rugi berlaku apabila kita meletakkan harga jual lebih rendah daripada harga kos. Ya? Kalau rugi, dia lain sikit cerita dia. Okey, kita pergi kepada soalan A. Soalan A. Rajah menunjukkan harga jual sebuah kipas angin. Jadi kita pun masukkan dekat dalam tu. Jadi dia kata untung jualan kipas angin RM31, hitung harga kos. Okey, kata tugasan dia suruh hitung. Hitung apa? Hitung harga kos. Jadi untuk mendapatkan harga kos, kita rujuk balik di sini. Kos ialah jual tolak untung. Jadi jual kita tadi berapa? RM69 tolak dengan untung RM31. Maka kita akan dapat di sini 9 tolak 1, 8, RM38. Jadi ini adalah harga kos bagi kipas angin ini. Okey, kita pergi lihat soalan B. Soalan B, gambar menunjukkan harga jual dua jenis makanan laut. Harga kos ikan bawal ialah RM20 sekilogram. Harga kos udang pula ialah RM15 sekilogram. Okey, ini maklumat yang disalurkan. Kira peratus. Ni bila ayat terakhir selalunya ialah merupakan ayat tugasan. Ayat tugasannya disuruh kamu kira. Kira apa? Kira peratus. Peratus apa? Peratus untung. Lihat peratus, ingat jawapan mesti ada simbol
peratus. Nampak perkataan peratus di sini. Jadi untuk menyelesaikan soalan seperti ini, cikgu suka kalau kita boleh terjemahkan dia dalam bentuk jadual. Jadi dia melibatkan watak dalam soalan ni ialah bawal dan udang. Okey, bawal, udang. Okey, bawal dengan udang, harga yang diberikan ialah harga jual. Harga jual bagi bawal ialah RM25 dan harga jual bagi udang ialah RM18. Okey. Kos. Kos yang diberikan ialah bawal RM20 dan udang RM15. Jadi kita nak mengira untungnya berapa. Untungnya kita kena tolak lah. Jadi untung perlu jual tolak beli. Jadi kita dapat di sini yang ni RM5, yang ni 18 tolak 15 dapat RM3. Tapi soalan ni dah siap belum? Belum, sebab tadi dia tanya peratus. Peratus bawal dan peratus udang. Jadi untuk mengira peratus, ni bagaimana? Mengira peratus, kita kira peratus bawal iaitu RM5 per dengan RM20 per dengan harga kos ya. Darab dengan 100%. Okey. Dan kita akan potong. Potong kita guna kaedah pemansuhan. Ini 1, yang ni 2. Dapat 5. Jadi 5 darab 5, 25%. Ingat ya, soalan tanya peratus mesti ada simbol peratus. Manakala udang pula ialah pengiraan dia RM3 per dengan RM15 darab dengan 100%. Okey. Kita potong, kita masukkan 1, 5. 100 bahagi 5 ada 20. Jadi 20%. Okey, ini adalah kita dah jawab soalan belum? Sudah. Kira peratus jualan sekilogram bagi setiap makanan laut itu. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Okey. Lihat soalan C tentang apa. Okey, soalan C menyatakan syarikat tuah mendapat untung jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen. Ya. Berdasarkan jadual di sebelah, berapakah harga jual perabot itu? Okey, kita lihat di sini diberi barang, apa dia? Dua jenis barang, televisyen dan perabot. Harga maklumat, harga kos dan harga jual. Harga kos televisyen RM11,600, harga kos perabot RM18,500. Manakala harga jual yang cuma diberi ialah untuk televisyen sahaja. Sekarang kata tugasan dia apa ni tadi? Harga jual perabot. Dia nak tahu harga jual perabot. Okey, kita lihat apa dia clue di sini. Syarikat tuah mendapat untung jualan perabot. Jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen. Dia kata ada perkataan sama. Sama dengan televisyen. Jadi kat sini kita perlu cari untung televisyen dululah. Sebab televisyen ada dua. Harga jual dan harga kos. Jadi kita ubah suai sedikit jadual dalam soalan tu. Kita akan dapat seperti ini. Kita buat TV perabot. Okey. Bila kita ubah suai, kita akan jadi seperti ini. Okey. Untuk TV, harga jual dan kos dan untung. Okey. Harga jual bagi TV ialah RM13,900. Manakala kosnya ialah RM11,600. Perabot tidak diberi harga jual. Harga jual tidak diberi. Tapi dia beri harga kos. Harga kosnya ialah RM18,500. Jadi apa yang ni maklumat tak cukup. Dia tak cukup supply maklumat. Jadi kita lihat kat sini. Nak mendapatkan untung. Mestilah jual tolak kos. Jadi kita tolak yang ni dulu.
kosong. Ini 3. Ini 2. 1 tolak 1 habis. Jadi untung dia mesti 2,300. Yang ni pun untung mesti 2,300. Jadi kita nak tahu yang di sini. Macam mana kita nak tahu yang di sini? Jual mesti lebih dari lebih dari kos. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi untuk mendapatkan yang ini kita perlu tambahlah ya. Kita akan tambah 18,500 tambah dengan 2,300, maka kita akan dapat 20,800. Jadi inilah harga jual perabot tersebut. Okey. Selesai soalan C. Kita pergi pula kepada soalan D. Okey. Untuk soalan D, okey, soalan dia berbunyi seperti ini. Gambar menunjukkan harga jual 5 kotak coklat. Ini dia 5 kotak coklat. Dia kata 5 kotak sama dengan RM60. RM60 ni adalah harga untuk ke-5 kotak tersebut. Harga tambah. Kita gambarkan dalam bentuk seperti inilah. Ada RM60 dan RM60 ni bagi 5 kotak coklat. Sekarang ni berapa harga untuk satu kotak? Kita nak cari harga satu kotak, sudah tentu kita akan, okey, yes, 60 bahagi 5. Jadi kita akan dapat satu kotak harganya RM12. Jadi yang ni RM12, ni RM12, RM12, RM12 dan RM12. Okey, ni maklumat ayat pertama dia. Tauke Lim membeli 100 kotak coklat itu. Nak buat apa Tauke Lim beli banyak-banyak ni sampai 100 kotak? Oh, sebab kemudian dia menjual sekotak coklat dengan harga RM16. Lihat. Okey, ni tadi kita kira dapat RM12. Tauke Lim jual dengan harga RM16. Jadi apa yang berlaku di situ? Apa perubahannya? Kenaikan harga. Bila naik harga, dia dapat apa? Dia dapat untung. Jadi kita kira untung untuk satu kotak. Daripada RM12 dia pergi naik jadi 16. Daripada RM12 dia naik jadi RM16. Jadi ada perbezaan harga. Untuk menunjukkan pengiraannya kita perlu tolaklah 16 tolak 12. Jadi dia berlaku kenaikan sebanyak RM4. Jadi RM4 ni apa? RM4 ni lah untung. Untung untuk berapa? Untung untuk satu kotak. Okey, kita tengok pula apa soalan tanya. Berapakah jumlah untung jualannya? Maksudnya, Tauke Lim ni dia jual satu sahaja coklat. Yang lagi 99 tu dia makan? Ataupun dia nak jual juga? Mestilah nak jual, Tauke kan? Jadi, okey. Mesti dia nak jual dan ditanya berapa jumlah untung. Kita kena darab lah dengan 100. Jadi RM4 darab dengan 100 coklat. Dapatlah RM400. Wah, banyak untung Tauke Lim ya. Okey. Selesai soalan D, kita pergi kepada soalan E pula. Soalan E, okey, cerita tentang apa? Cerita tentang kamera. Encik Samad menjual 3 buah kamera model lama. Kalau cikgu suka, sambil baca, cikgu suka menggambarkan apa yang cikgu baca. Okey, tak lukis lawa pun tak apa. Okey, inilah kamera cikgu. Kamera kamu macam mana? Okey. Dia mengalami kerugian bernilai RM128 bagi jualan sebuah kamera. Okey, ni dia bercakap tentang sebuah kamera pula. Tadi dia cakap tentang satu kamera. Mana pen merah cikgu ni? Okey. Okey, dia bercakap tentang sebuah kamera yang ni. Sebuah kamera. Okey. Dan dia kata mengalami kerugian. Maksudnya kerugian. Kerugian dia turun harga. Okey. Dan dia beritahu di sini
Okey, dah dapat maklumat ayat kedua. Ayat ketiga. Harga kos sebuah kamera itu ialah RM3,605. Okey, harga kosnya. Kos dia, kos cikgu letak kat atas lah sebab dia asal ya. Okey, RM3,605. Okey, jadi kat sini kita lihat ada perubahan harga. Dia menurun. Jadi apa kena buat agaknya untuk di sini? Untuk dapatkan harga, jual lah bila dah turun harga tu. Kita pun kira 305 tolak 128. Okey, 5 tak boleh ambil sini. 9, 15 tolak 8, 7. Ni 2. Yang ni 5 tolak 1, 4. Ini ialah 3. 3, 4, 7. 7. 9 tolak 2, 7. Okey, 3, 4, 7. 7. Ini cerita untuk satu kamera. Tapi soalan tanya untuk 3 kamera. Maksudnya ada 3 kamera. Yang ni pun dijual dengan harga 3,477. Yang ni pun 3,477. Kita nak tahu semua sama ada. Okey, murid-murid tambah. Yang ni tambah ni pun boleh. Tapi buat apa kita nak buang masa tambah banyak-banyak kali? Ada yang lebih simple. Kita boleh darab sahaja. Okey, 3,477 darablah dengan 3. Jadi dapat 2, 7, 21 tambah 2, 23. 4 tambah 3, 12. 4 darab 3, 12. 12 tambah 2, 14. 3 darab 3, 9 tambah 1, 10. Jadi inilah hasil jualan 3 buah kamera Cik Samad. Nampaknya Cik Samad ni tak dia rugi sedikit. Kamera model lama. Beli mahal, jual murah. Okey, kita lihat soalan yang terakhir, soalan F. Okey, soalan F ni agak besar soalan dia. Tapi jangan risau. Besar-besar, kita kecilkan. Ya. Okey, jadual di sebelah menunjukkan harga 3 barang di kedai 3 barang. Ni TV, ni. Di kedai P dan Q. Razak membandingkan harga barang di kedua-dua kedai. Oh, Razak ni membandingkan. Dia pergi buat survey lah agaknya. Dia pergi dua-dua kedai. Okey. Dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Okey. Ada watak Razak. Kita tulis dulu nama Razak. Okey. Ini Razak. Okey. Razak. Kita lihat Razak ada 2 orang dalam cerita ni, Razak dan Ramu. Okey. Razak membandingkan harga dan dia pilih harga lebih rendah. TV LED. Okey, antara 2 ni, Razak mesti akan pilih kedai P 988. Okey, TV. Okey, ni aircon. Pembersih udara bukan aircon. Air purifier lah. Okey, pembersih udara kita letak PU. Okey, PU bukan pencetus rumah, pembersih udara. Dia memilih di kedai Q. Rajin Razak ni. Tapi inilah perbelanjaan yang bijak mungkin ya. Okey, kemudian set hi-fi. Razak mesti akan pilih yang kedai Q juga. 3,866. Okey, ini adalah belian Razak. Kita lihat Ramu pula. Ramu membeli setiap jenis barang di kedai Q. Ramu ni agaknya nak cepat, tak ada masa. Dia pun pergi kedai Q, dia beli je semua kat kedai Q. Okey. Jadi 10,670 kita salingkan 999. Okey. Yang ni 3,866. Okey, sekarang dia tanya berapa beza perbelanjaan antara mereka? Nak tahu belanja dia mestilah kita kena tambah.
Okey, kita tambah kedua-dua ni. Okey, tambah. Kita dapat. Okey. 3, 5, 7, 14. Okey. Ni yang Razak belanjakan. Kita tengok ramu. Ramu ni banyak duit kot. Okey, kita lihat. Ni 9 yang tadi ya. Okey, 5, 3, 5. Yang ni cek. Okey, 15. Okey, kita lihat di sini. Ada perbezaan harga. Razak 14,000, Ramu 15,000. Jadi soalan tanya kata tugasan. Berapakah beza perbelanjaan antara mereka? Jadi nak dapatkan beza kena buat apa selalunya? Kita akan tolak. Jadi bila kita nak tolak, konsep dia mesti nombor besar tolak nombor kecil. 535 tolak dengan 14, 753. Tolak 2, yang ni tinggal 4, 13 tolak 5, 8. Yang ni 7. Jadi inilah beza perbelanjaan mereka. Jadi kepada murid-murid semua, okey, semoga apa yang cikgu kongsikan hari ini akan memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Bye-bye.